صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول كريم الملائكة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت التي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. InsyaAllah pada malam ini kita akan memulakan pembacaan kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kitab baru kita berniat untuk bacain kitab ini seperti niat Imam Haddad, niat para masyayikh kita, para habaib kita. Muhammad, semoga Allah beri petunjuk, hidayah, nur, makrifah, sir yang dalam kitab ini kepada kita semua, pada ahli keluarga, pada semua sahabat kita, zuriat kita, orang kampung kita, orang di tempatan kita dan semua kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah kitab ini nama dia Sabilud Dikar wal I'tibar. Risalah Sabilud Dikar wal I'tibar. Nipis saja. Kalau kitab ni dalam tu ada bab-bab, dalam bab-bab ada fasal-fasal. Kalau risalah ni dia ada fasal-fasal saja. Dan risalah itu dia lebih kecil daripada kitab. Risalah itu kalau bahasa Melayunya artikel saja, macam artikel saja. Okey ya. Dia ada risalah, ada Allah Subhanahu mukhtasar kepada kitab, ada syarah pada kitab, ada hawashi, syarah pada syarah. Itu kalau kita itu berkenaan dengan kitab yang disusun oleh para ulama. Kalau risalah ni dia kecil saja, artikel. Okay, ya. Kalau besar sikit, mukhtasar pada kitab ataupun kitab. Kalau besar lagi, kitab besar lagi, perbahasan lebih luas, dia panggil syarah. Kitab-kitab syarah dia panggil, kitab syarah pada kitab. Allah lepas syarah ada kitab yang lebih besar, lebih luas, dia panggil hawashi. Hawashi ni kitab syarah bagi syarah, lagi luas. Okay, ya. Ini kitab, ini risalah. Bahasa Melayu kita sebut kitab jugalah, risalah. Allah Muhammad. Dan Sabilud Dikar ini kitab berkenaan dengan umur insan, umur manusia. Dari sejak manusia itu di zaman Nabi Adam, manusia itu berada dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam, zuriat Nabi Adam lah kita ni. Disebut oleh Imam Haddad peringkat demi peringkat, semua ada 5 peringkat tentang umur insan, sehinggalah umur kita nanti di akhirat sana, di syurga dan neraka pun disebut oleh Imam Haddad. Kitab ini cerita daripada kita ini tak wujud, daripada kita ini duduk dalam sulbi Nabi Adam sebagai zuriat Nabi Adam sampailah nanti masuk syurga ataupun neraka. Kitab ini atau risalah ini nipis saja tetapi lengkap. Ada ayat Quran, ada hadis yang banyak menceritakan tentang perjalanan umur kita. Waktu kita zaman Nabi Adam, kita jadi zuriat Nabi Adam, itu keadaan kita macam mana, apa rahsia dia, umur kita, kehidupan kita pada waktu itu. Waktu kita ruh dan sebagainya. Lepas itu kita hidup pula dalam perut ibu kita. Bagaimana kehidupan kita di dalam itu diceritakan oleh Imam Haddad. Bagaimana kita lahir ke dunia, bagaimana kehidupan kita di dunia, bagaimana nanti selepas kita mati, kehidupan kita selepas mati itu macam dalam kubur, apa dalam kubur, macam mana kehidupan dalam kubur, lepas kubur bangkit di mahsyar, kehidupan di mahsyar macam mana, lepas di mahsyar masuk syurga atau neraka pun dibicarakan oleh Imam Haddad. Jadi siapa baca kitab ini, dia dapat gambaran perjalanan hidup dia, supaya kata Imam Haddad, aku nak orang itu sedang bahawasanya dia Allah cipta dia, Allah jadikan dia apa yang telah Allah beri pada dia dan apa akan datang. Dia kena buat persediaan, dia kena syukur apa yang Allah bagi. Di Sabilud Dikar. Ada seorang Allah Muhammad duduk dalam penjara di Britania, sebelah Eropah sana. Dia di Britania tu salah. Dia duduk dalam penjara sebelah Eropah sana, tersebang kitab-kitab Imam Haddad, rotib Haddad. Di antara kitab-kitab yang tersebang luas di sana adalah kitab Sabilud Dikar, dengan kehidupan kita manusia. Ada seorang dia duduk dalam penjara, dia orang kafir, dia
terlihat, ternampak, terjumpa kitab yang dalam penjara, di antara kitab Imam Haddad diterjemah dalam bahasa Inggeris. Dia baca, dia kafir. Baca kitab Sabilul Dikar ni, dia masuk Islam. Walaupun tak ada ulama, tak ada tubuh yang ajak dia masuk Islam. Hanya kitab Imam Haddad. Ini dalil kata Allah kabulkan kitab ini. Allah beri rahsia sir, barakah, rahmat yang sangat banyak dalam kitab yang dikarang oleh Imam Abdullah Al-Haddad, Sabilul Dikar. Di kitab ni kitab barakah. Bahkan imamnya pun yang mengarangnya imam sangat barakah, penuh dengan sir, penuh dengan ilmu, makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat barakah daripada kitab Imam Abdullah Al-Haddad. Barakah itu bukan setakat yang difahami oleh orang awam. Barakah yang difahami oleh orang awam, dapat berkat kata dia. Maksudnya bertambah kebaikan, aku jadi baik, aku dapat lebih rezeki, aku berkat. Itu difahami oleh orang awam. Barakah difahami oleh sufi ataupun orang hakikat. Barakah ni apa? Kita main oleh ilmu, kita dapat barakah sanad yang bersambung sampai Rasulullah dan pengarang kitab. Kita dapat barakah daripada kitab ini, barakah majlis ilmu, barakah malaikat yang bersama kita, barakah para salihin, awliya yang hadir dalam majlis kita, para arwah dan sebagainya. Barakah ini untuk apa kita dapat? Untuk hati kita terbuka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey macam tu. Hidayah itu dia panggil apa? Barakah. Kita dapat kita terbuka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita baca kitab ni. Dan Imam Haddad dia adalah imam yang berasal dari Kota Tarim. Dia seorang imam yang sangat agung, bahkan dia juga seorang mujtahid. Di Kota Tarim banyak mujtahid. Bani Alawi ni banyak juga mujtahid. Allahumma salli Muhammad. Dia panggil ulama-ulama Ahlul Bait daripada Bani Alawi. Mereka ini banyak mujtahid. Tetapi mereka tidak membuka mazhab sendiri. Mereka hanya ikut imam mujtahid yang telah ada, seperti Al-Imam Syafi'i dan imam-imam 4 ni. Ikut saja. Tetapi ada beberapa bab dalam bab fiqh mereka ikhtiar, iaitu memilih pandangan yang mereka rasa ini lebih sesuai untuk mereka amalkan. Ada beberapa hukum macam tu. Di antara al-imam ilmu mujtahid yang berada di Kota Tarim, di antaranya adalah bahkan ada di kalangan wanita juga. Ni Kota Tarim, kota barakah, kota penuh dengan ilmu, kota penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga melahirkan bukan setakat ulama, orang alim, para wali, bahkan melahirkan para mujtahid. Tapi mereka tidak buka mazhab lah, mereka ikut mazhab yang telah ada. Di antara ulama, di antara orang yang berilmu yang sampai ke darjat mujtahid, iaitu seorang perempuan di Hadramaut. Dia anak kepada Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Anak kepada Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang perempuan. Ibadatnya ibadat orang di ibadat dia ibadat sangat kuat. Di antara ibadat yang dia sangat dijaga adalah solat duha. Anak kepada Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, dia kalau solat duha, dia solat sebanyak 8 rakaat ataupun 12 rakaat, dan dia baca 10 juzuk Al-Quran dalam sembahyang duha. 10 juzuk itu amalan harian dia. Salat duha, dalam salat duha dia baca 10 juzuk Quran. Setiap hari tak pernah tinggalkan 10 juzuk Quran dibaca dalam solat duha. Dikatakan, diriwayatkan bahawa dia ini adalah seorang yang sangat berilmu. Dia orang perempuan, anak daripada seorang imam yang agung di Hadramaut, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, yang kita dah baca ya arhamar rahimin ya arhamar rahim farij 'alal muslimin. Itu karangan Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia keluar sikit Kota Tarim, dia punya maqam di sana. Anak ada tu mujtahid, sampai ilmu sampai darjat mujtahid. Okey Di antaranya anak kepada Al-Imam Faqih Muqaddam, Al-Imam Ahmad bin Alawi, cucu Al-Imam Ahmad bin Alawi bin Faqih Muqaddam. Itu salah lah, macam tu. Ali bin Alawi atau Ahmad bin Alawi bin Faqih Muqaddam. Itu mujtahid. Di antaranya Al-Imam Abdullah Al-Haddad mujtahid. Dan mujtahid ini ulama beza pandangan. Daripada kurun pertama sampailah kurun ke-13. Sampailah kurun ke-13. Okey, kurun pertama siapa mujtahid dia? Imam mujtahid. Mujtahid ni apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Allahumma salli Muhammad,
daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan buat umat ini pada awal setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui, itu mentajdidkan agama ini, menguatkan agama. Dia adalah orang yang paling terbaik pada zaman tu. Dia orang alim, datang menguatkan balik agama, nyuburkan balik ilmu-ilmu agama. Yang ni yang akan memperbaharui pegangan dan keyakinan umat terhadap agama mereka. Umat kembali kuat bila datangnya orang ni. Satu hitam seorang yang Allah nanti. Tapi ada pandangan, ada khilaf para ulama. Kadang-kadang dalam satu hitam itu ada 2-3 orang yang ulama berpandangan mereka mujtahid. Ada khilaf sikit. Sikit. Ada yang tidak ada khilaf. Ada yang ulama sepakat dan sebagainya. Okay, ya. Dan kita dah lebih pada satu tahun dah kita sedang menunggu mujaddid pada kurun yang kita ini. Bila muncul itu Al-Imam Mahdi. Jadi ini fasa-fasa muncul kemunculan Imam Mahdi. Kita hanya tunggu kemunculan Al-Imam Mahdi. Dia bila mai, umat Islam akan kembali kuat. Agama akan kembali kuat. Lah ni agama nampak makin selaru. Hukum agama itu tak diamalkan betul-betul. Allah SWT. Bahkan kadang-kadang yang haram dikatakan halal. Yang tidak sah dikatakan sah. Dah selaru, mula selaru, hukum hakam agama. Ya Allah SWT. Tetapi datang Imam Mahdi nanti, dia akan settlekan semua. Cuma jangan tunggu saja, kita amal lah, zikir lah, taubat lah, mengaji lah. Mungkin macam tu. Jadi itu kerja dia nanti, dia akan menguatkan balik keselaruan yang ada ni, kuatkan balik hati-hati dan juga iman umat Islam pada akhir zaman. Okey, kurun pertama siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini kurun pertama. Kurun pertama si Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Allah SWT. Dia adalah mujaddid kurun pertama. Kurun kedua Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mujaddid kurun kedua. Kurun ketiga Al-Imam Ibn Suraj Asy-Syafi'i Al-Iraqi, ataupun kata ulama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kurun ketiga Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini awal 300 Hijrah. Awal 300 Hijrah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengarang yang menyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kurun keempat Al-Imam Allah SWT, ada 3 disebut sini. Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani Al-Maliki Al-Asy'ari. Tu Al-Qurun kelima Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, mujaddid. Allah SWT. Al-Qurun keenam Al-Imam Fakhr Razi. Allah SWT. Adapun Al-Imam Ar-Rifa'i Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ada khilaf tu. Kurun ketujuh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Dia adalah ulama yang mensyarahkan kitab Hadis 40 Nawawi. Dari antara karangan dia. Dia karang syarah Hadis 40 Nawawi. Kurun ke-8 ada 3 ulama sebut. Allah SWT. Ni khilaf lah ni. Syekhul Islam Al-Bulqini Al-Asy'ari, ataupun Imam Zainuddin Al-Iraqi. Kurun ke-9 Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Banyak lagi sampai kurun ke-11. Kurun 11 tu siapa? Al-Imam Allah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kitab ni mujaddid nah. Okey. Seterusnya. Jadi Allah SWT Muhammad tu Al-Imam Allah Al-Haddad termasuk mujaddid. Okey, di Kota Tarim ada mujaddid ada mujtahid di Kota Tarim. Imam Haddad dikatakan dia mujtahid juga dan dia juga mujaddid. Tapi dia tidak buat mazhab lah, dia hanya mengikut mazhab yang telah ada, al-mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Tu kita baca sikit kitab Imam Haddad. InsyaAllah nanti kita belilah kitab ni, Sabilud Dikar, ada terjemahan dah. Nanti minggu depan kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Maha tinggi dan maha agung, maha suci engkau, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang engkau ajariku. Semuanya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Imam Haddad memulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan meletakkan kalimah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli Muhammad. Ini hati Al-Imam Haddad. Di awal karangannya dia telah menafikan segala daya dan upayanya, semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi, maha agung, maha suci engkau, tiada ilmu bagiku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah tu Imam Haddad. Sebenarnya segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan Maha Esa lagi Maha Berkuasa, Maha Mulia dan Maha Pengampun dosa. Dialah pentadbir segala perkara dan menentu segala kejadian. Kita baca cepat sikit. Kalimah ni, penukar malam kepada siang dan penukar siang kepada malam, untuk menjadi bukti dan peringatan kepada orang-orang yang dapat melihat dengan mata atau menang dengan mata hati. Maha suci engkau lagi maha tinggi dan mulia, sebagai raja diraja yang teramat agung dan berkuasa, lama dan azali, kekal dan abadi, hidup dan berdiri sendiri. Itu tidak memerlukan siapa pun yang menciptakannya. Allah menciptakan makhluknya. Dialah yang memutuskan dan menetapkan bahawa semua makhluk akan binasa, berakhir dengan mati dan hancur luluh. Allah yang menetapkan semua makhluk akan binasa. Makhluk ni akan berakhir dengan mati, jasadnya akan hancur, akan dimakan oleh ulat. Sebab tu kita jangan pening sangatlah percaturan Freemason kah, Yahudi kah, Dajjal kah, semuanya akan hancur. Kita kuatkan keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tengok hari ni banyak orang hantar dalam Facebook, dalam WhatsApp kita dan sebagainya. Dia berkata ini orang Freemason mereka telah rancang nak buat ini, nak buat ini. Dia boleh nak kaji, silakan. Cuma jangan sampai meninggalkan ilmu fardu ain, jangan sampai berlebihan, dan jangan menerima semuanya. Kadang-kadang kajian ini tidak tepat. Kalau betul, ambil sebagai nak menyelamatkan diri dan keluarga, bukan nak cerita sangat pada orang. Sama kat ahli saja. Kalau kita nak sibuk nak cerita pada orang dan orang percaya, akan menimbulkan fitnah saja. Keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Allah SWT. Jadi bila kita baca tentang Freemason akan atur ini, mereka akan buat macam ni. Ilmu macam-macam lah. Mereka punya grup yang menyambut Dajjal ini memang wujud. Okey, Allah SWT Muhammad. Bila kita dah bila contoh kita dapat satu kajian tentang perancangan apa yang mereka akan atur. Sebab dunia ini sekarang dikuasai oleh orang jahat, orang tak baik. Mereka mengatur dunia dengan kejahatan untuk menyambut kedatangan Dajjal. Tetapi kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah mentadbir makhluk ini, dan segala perancangan jahat manusia ini tidak semua akan berlaku. Mereka sampai tahap nak menyekat kemunculan Imam Mahdi, nak membunuh pengikut Mahdi, nak melemahkan Islam di akhir zaman. Sebab ada hadis kebangkitan Islam di akhir zaman. Tetapi adakah mereka boleh melemahkan kuasa Allah, boleh melemahkan perancangan Allah? Tidak boleh. Karena apa yang Allah telah tetapkan akan berlaku. Seperti mana kita cerita hari itu, seperti mana Firaun, dia dapat petunjuk bahawa akan ada seorang lelaki, seorang budak akan lahir dan akan lawan dia, akan jatuhkan dia. Allah SWT. Maka dia buat pengumuman, mana-mana orang lahir anak lelaki, ada anak lelaki, tangkap dan bunuh. Tetapi ibu pada Sayyidina Musa AS, dia takut dia lepaskan anak dia dalam sungai dan tawakal pada Allah, serah pada Allah. Tak mahu anak dia duduk di rumah, sekali orang main tangkap, bunuh. Dia sayang anak dia, akhirnya dia lepas ke sungai dan bertawakal serah pada Allah SWT. Akhirnya dijumpai oleh isteri Firaun dan bawa balik ke istana. Balik ke istana, belah pula sayang. Bahkan isteri Firaun tidak ada susu nak bagi. Dia cari pula siapa boleh bagi susu ke anak ni. Allah takdirkan dia cari tu ibu dia sendiri. Ibu Nabi Musa sendiri. Ini panggil untuk menyusu anak dia sendiri. Tapi dia tak tahu kata ni anak ni ibu pada Musa ni. Jumpa. Akhirnya yang dia belak itulah yang lawan dia dan juga hancurkan dia, kezaliman dia. Dia pun buat perancangan macam-macam, nak hancurkan Imam Mahdi, nak bunuh Imam Mahdi, nak bunuh pengikut Imam Mahdi, nak sekat kebangkitan akhir zaman. Tak boleh. Sebab semua dalam kekuasaan Allah, perancangan Allah SWT. Sebab tu jangan kita terima sesuatu yang kita kaji tentang Freemason dan sebagainya. Banyak yang kita kaji tak jadi pun. Kadang 30% saja jadi, 40%. Jadi itu pun atas izin Allah SWT, bukan izin siapa-siapa. Memang mereka mencatur dunia, tetapi hakikatnya Allah menguji umat Islam di akhir zaman di atas tangan orang kafir, kata Imam, kata Syekh, kata Al-Habib Bakal Adadi.
Tak ni umat Islam ditindas, ditekan, di itu dan ini. Siapa buat? Pencatur dunia yang jahat, yang buruk, yang kafir. Allah jadikan mereka asbab kita diuji macam ni. Allah bukan yang lain, Allah. Bukan yang lain, Allah. Allah SWT. Segala perancangan makhluk ini tidak akan berlaku melainkan apa yang berlaku adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah SWT. Jadi Allah izin untuk mereka kenapa menguji kita. Seperti mana akan datang Dajjal, Allah izin dia turunkan hujan. Tetapi bukan dia turunkan hujan, Allah yang turunkan hujan. Tapi Allah jadikan dia asbab bagi ujian pada kita. Macam tu. Tapi akhirnya berjaya tak perancangan Dajjal untuk menyesatkan semua manusia di atas dunia? Tak berjaya. Ada yang dia ikut dia, ada yang tak ikut. Ada yang dia cuba nak hancurkan, tak hancur. Allah SWT. Ada yang dia cuba nak sesatkan, tak sesat. Bahkan akhirnya dia yang akan hancur. Yang tetap menang adalah agama Allah. Yang tetap menang adalah orang yang berpegang teguh dengan gantung pada Allah SWT. Alam ni milik Allah, dunia milik Allah, akhirat milik Allah SWT. Jangan pening sangat. Orang tengok ni. Tengok dia akan buat apa lagi. Kita kan takut ni. Jangan takut kau orang. Kajian tetap kajian, jangan takut kau orang. Tapi kita kena yakin kau orang bahawa Allah ada. Allah pemilik segala. Kita tak ada apa-apa. Apa kita nak takut kau orang? Jangan takut selain Allah SWT. Penyakit kah, perancangan Yahudi kah, jangan takut. Kita takut pada Allah dan kita yakin semuanya dalam kekuasaan Allah. Dan kita hati-hati. Hati-hati mesti kena ada. Hati-hati dengan perancangan tu. Boleh jadi sebagai ujian pada kita. Sebab tu elakkan. Jaga diri, jaga keluarga. Mungkin Allah izin tu apa yang dirancang tu mau daripada Allah. Cuma kita standby, jaga-jaga saja. Tapi untuk pegang teguh kata mesti jadinya dia buat ni, mesti perancangan dia akan laksanakan lepas ni. Tak. Allah SWT. Mungkin dia akan buat satu senjata yang kita tak tahu macam mana senjata tu. Biologi ke tak kira. Tak membunuh kita semua tapi tak bunuh pun. Tak boleh mati pun. Pening dia apa? Sebab mati dan hidup urusan Allah, bukan urusan Yahudi, bukan urusan Freemason, bukan urusan Nasrani, urusan Allah SWT. Takkan boleh. Tengok Firaun yang kuat kuasa dia nak bunuh orang yang akan menjatuhkan dia. Dia bela. Dia bela. Macam mana nak kata apa? Siapa yang atur semua? Allah SWT. Hanya Allah jadikan hati Firaun tu tak rasa nak bunuh dia saja. Kalah dia. Allah hanya hati saja Allah ubah. Itu tak ada yang ubah. Sebab itu kita ini hati tu kita takut Allah ubah hati kita. Kita nak Allah jaga hati kita. Sebab Allah ni dia boleh membolak-balikkan hati. Orang jahat boleh jadi baik. Orang baik boleh jadi jahat. Alhamdulillah, ujian Allah SWT. Pentadbiran Allah kena takut pada Allah SWT. Kata Imam Haddad, Allah yang menetapkan semua makhluk akan binasa. Bukan Firaun tetapkan, bukan Yahudi tetapkan, bukan Nasrani tetapkan, bukan ulama-ulama tetapkan, bukan juga Nabi dan Rasul tetapkan. Manusia ni binasa. Siapa tetapkan? Allah. Maksudnya tidak boleh manusia terlepas daripada ketetapan Allah. Ketetapan apa? Manusia mesti binasa. Ada tak manusia yang tak binasa lagi? Ada tak? Ada lah yang Allah tak matikan lah. Tapi akhirnya akan binasa juga. Akan mati dan akan hidup kehidupan yang baru nanti di akhirat. Okey ya. Allah SWT. Tetapi manusia umumnya semua binasa. Binasa. Kerana itu ketetapan Allah SWT. Tak kira kuasa besar mana pun. Tak kira besar tinggi mana pun pangkat. Sampai masa binasa dia. Sampai masa mati dia. Okey ya. Allah SWT. Namrud, contoh Namrud. Namrud ni buat api setinggi gunung nak matikan Nabi Ibrahim AS. Kerana Nabi Ibrahim duk katok habis tokoh-tokoh tu semua tu, bahala tu. Tak bagi orang sama bahala. Allah SWT. Nabi Ibrahim waktu mana orang ajak dia, jom kita pergi pesta dekat luar kampung, jom. Ibrahim kata aku tak pergi, sakit perut. Hamba pergi. Elah dia buat elah. Itu pun Nabi Ibrahim dia kata aku takut nanti akhirat Allah tanya apa saya aku buat tu. Takut nanti Allah kata aku ni orang penipu ke apa semua, aku nak azab. Nabi Ibrahim takut. Padahal dia helah dia untuk tarik kaum dia untuk tauhidkan Allah. Nabi Ibrahim takut nanti di akhirat Allah tanya dia. Kita tipu orang banyak kali lah macam mana? Dia tipu helah tu ada kebaikan untuk bawa orang pada Allah. Kita tipu orang macam mana? Untuk duit, untuk bisnes kita. Lagi kena tanya, kena persoal dengan Allah nanti macam mana. Orang kata ikan ni elok kan? Elok baru sampai tadi pagi. Padahal ikan ni dah seminggu dah. Orang kata ni buah semua elok kan? Semua elok. Padahal kita tahu ada yang tak elok, kita bagi juga. Semua akan persoalkan nanti di akhirat. Jangan main-main, kecuali kita tak tahu. Tapi kalau kita buat helah, kita tipu orang, dipersoalkan satu persatu oleh Allah. Kalau tak ada alasan kukuh, tak ada alasan yang benar, kita akan diazab. Na'udzubillah. Bahkan dilaknat pula orang penipu, bahaya. Na'udzubillah. Okey ya. Allah SWT. Orang minta kita duit. Pak cik, saya tak makan lagi, mai RM5. Dalam poket ada 50.
Dah 100, dah 200. Tak ada, saya tak ada duit, saya tak bawa duit. Jawab nanti dengan Allah nanti. Patut cakap apa? Patut cakap apa? Tak, maaf saya tak boleh bagi hari ni, nanti saya bagi kalau ada. Bukan kalau ada, nanti saya bagi. Kalau ada memang ada ni. Saya tak boleh bagi hari ni. Jujur. Ataupun abang pergi kat orang tu, abang cik pergi kat situ, adik pergi kat situ. Saya tak bawa duit, tu saya minta kat saya. Ni saya tak ada, saya pun makan cukup-cukup lah. Cukup apa? Makan durian sampai 3-4 biji, buang pula. Tu lebih tu makan, cukup-cukup apa? Okey ya. Dia lapang KFC, teringin KFC, dia suruh put bandar mentak. Beli banyak lah tu. Makan-makan 2 ketui kenyang, dia lempang lain. Senang. Itu kata cukup-cukup pula. Lebih dah tu. Okey ya. Lapang kotiau, dia order 2 bungkus, makan sebungkus setengah lagi lempang. Lebih tu bukan cukup-cukup. Okey ya. Senang. Okey, hati-hati ya. Hati-hati, semua akan dibesarkan oleh Allah. Nabi Ibrahim takut ni, aku ni buat hilah kata dia. Padahal dia buat tu untuk Allah SWT, untuk bawa kepada Allah. Bukan hilah apa-apa. Nabi Ibrahim kata, hamba pilah aku sakit perut, aku tak sihat. Dia berkeluar. Akhir waktu itulah Nabi Ibrahim dia bawa semua kapak-kapak semua, dia pergi katok semua bahala-bahala kecil-kecil yang ada. Katok semua. Lepas tu dia sangkut tali, dia buah kat kapak tu tali, dia sangkut dekat bahala paling besar. Orang balik, orang kata tak ada kerja orang lain lah. Tak ada kerja lain, misi Ibrahim. Sebab dia sebelum ni dia ada kutuk-kutuk benda ni. Dia tak mahu benda ni. So tauhidkan Allah. Allah senang amat. Waktu mana Raja panggil dia, orang semua tangkap dia panggil, Raja tanya dia, Ibrahim, siapa yang buat ni? Kami syak hang lah yang buat, hang katok semua bahala yang ada ni. Kata Ibrahim AS, hampa tanyalah besar tu. Nampak kapak dekat kat tengkok dia. Hampa tanya dia, siapa yang buat? Kan hampa kata dia boleh ada kuasa, dia ni Tuhan, dia ni. Hampa tanyalah dia. Dia pun jawab balik, dia kata apa? Dia pergelak. Dia kata mana boleh bercakap? Kata Nabi Ibrahim, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa langsung, hampa kenapa sembah dia apa? Apa pun tak ada, hampa lebih hebat lah. Contohnya hampa lebih hebat lah. Dia pun terkejut dengan kata-kata Ibrahim. Dia dah cuba dah sedapkan dia apa? Allah SWT. Sampai tahap Namrud dah tak tahan dengan Ibrahim, panggil lagi, dia duduk dakwah panggil lagi, hujah lagi Nabi Ibrahim. Allah SWT kata Namrud, engkau percayalah bahawa aku ni Tuhan. Wahai Ibrahim, kau kata engkau dah Tuhan, Tuhan kau boleh buat apa? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan matikan. Kata Namrud, aku pun Tuhan juga, aku boleh hidupkan matikan. Dia kata bawa mai 2 orang tahanan, 2 orang dia lah yang tahanan apa semua. Dia kata 2 orang ni aku hukum bunuh. Bunuh lah kata dia, bunuh yang pertama. Yang kedua dia kata jangan bunuh. Dia kata nak ikutkan 2 ni mati, tapi seorang ni aku matikan, seorang ni aku hidupkan. Maksudnya nak ikutkan mati tapi aku hidupkan. Ini aku hidupkan dan matikan. Ibrahim kata tak apa. Walaupun nampak macam tak apa nak cerdik lah, tapi tak apa. Bagi hak lagi, dia terpegun. Dia kata Tuhan kau boleh buat apa lagi aku nak buat? Kata Nabi Ibrahim AS, Tuhanku dia menerbitkan matahari daripada timur turun ke barat. Kalau engkau Tuhan, engkau tukar balik, terbit barat, turun ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Allah sebut dalam Quran. Tengah-tengah semua. Apa? Macam tu. Tak? Semua. Apa? Semua tengah-tengah. Fabuhital ladzi kafar. Semua orang kafir semua. Tengah-tengah. Kenapa terkejut dengan hujah Nabi Ibrahim AS? Hujah kalah. Akhirnya tak tahan. Akhirnya buat api setinggi gunung. Lempak Nabi Ibrahim dengan lastik. Buat lastik, lempak. Masuk. Tapi Allah sejukkan api. Allah sejukkan api. Jadi Namrud yang hebat, yang kuat, yang menguasai dunia. Namrud ni dia kuasai dunia. Dalam sejarah 2 orang saja dapat kuasai dunia total bawah kaki dia. Bawah tapak kaki dia. Yang pertama Nabi Sulaiman, itu kebaikannya. Kuasai dunia cara kebaikan. Yang kedua Namrud, cara kejahatan. 2 orang ni. Akhir zaman ada Imam Mahdi, kembali pada kebaikan balik. Lepas tu Dajjal, kembali pada kejahatan balik. Lepas tu kembali balik kepada kebaikan tu Nabi Isa. Lepas tu Ya'juj dan Ma'juj, jahat balik. Kembali balik kepada Nabi Isa. Lepas tu dia akan mati orang beriman tu, tinggal beberapa orang, hanya tak ramai orang yang tak boleh ucap la Allah tu kiamat. Kita tengok kata ulama, tengok dunia hina, dunia ni tak ada apa-apa. Kat kafir Allah bagi, orang Islam Allah bagi. Teratur saya dunia. Tapi akhirat hanya untuk orang beriman, hanya untuk orang yang soleh. Hanya itu sana yang terbaiknya. Okey ya. Bersilih ganti dunia ni ya. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Namrud ni yang satu dunia dia kuasai ni. Dan Namrud ni di antara kekejian dia kahwin dengan mak dia sendiri, mak dia kandung. Samiramis tu mak dia, Samiramis yang kita pergi makan
Pergi minum yang saya tak pernah lah, saya tengok tak lalu dah. Orang hijau putih tu lambang. Pak apa? Starbucks tu ada perempuan tu. Dia pegang obor, dia tu. Itu adalah Ratu Semiramis. Siapa Ratu Semiramis? Dia adalah ibu kandung kepada Namrud. Bila bapak dia meninggal, Namrud kahwin dengan mak dia. Kahwin mak dia sendiri. Dan Ratu Semiramis, mak Namrud ni, dia adalah ahli sihir yang paling terkuat waktu tu. Yang tu bukan mahkota dia, yang tu besi yang dicucuk di kepala dia. Dia bila sihir dia kuat, orang tangkap dia. Orang tangkap dia, orang nak bunuh dia. Dia ambil besi yang tajam, dia cucuk kepala dia. Cucuk tak mati. Tu menunjukkan sihir dia kuat tu, lambang sihir kuat. Cucuk kepala tak mati. Semiramis, mak kepada Namrud, dia kahwin dengan mak dia. Alhamdulillah. Tu Namrud. Allah SWT. Dan kenapa lambang obor-obor? Kerana mereka yang memuja-muja roh Namrud, yang nak Namrud ini kembali ke dunia, kuasai dunia balik. Obor-obor tu maksudnya apa? Roh Namrud masih hidup, dia akan kembali ke dunia. Obor tu maksudnya masih hidup. Itu semua image, simbol dia apa? Orang yang menyembah Dajjal, menyembah Namrud, menyembah syaitan dan menyembah iblis. Okey ya. Itu tak support lah benda-benda gitu kan. Baik pergi minum ayat teh air kedai Pak Cuan tu lebih bagus daripada ada pergi minum ayat macam tu. Allah SWT. Apa dia panggil Starbucks pun tak boleh pergi. Okey ya. Jadi Allah SWT. Jadi Namrud nak cerita kuasai dunia yang nama hebat ni, nama dunia apa tahu wakil dia. Kalau dia Perdana Menteri Malaysia, kalau Namrud ni Perdana Menteri Malaysia, oh dia hebat dah. Malaysia dia Perdana Menteri. Kalau dia Perdana Menteri Nusantara ni, dia Perdana Menteri, hebat dah. Ni dia adalah presiden atau ketua raja satu dunia. Tak hebat lagi. Raja, kalau raja negeri pun kita dah hebat dah, kita tengok gerun dah hebat dah. Ni satu dunia dia raja. Tapi dia mati macam mana? Dia mati hanyalah dengan sekak nyamuk. Dia sombong lawan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Perancangan dia macam-macam, nak bunuh Nabi, nak buat api setinggi gunung. Perancangan dia macam perancangan Freemason yang ada lah ni, macam-macam setinggi gunung. Dia punya semangat dia bang. Nak hancurkan itu, nak hancurkan ni, nak buat orang Islam kafir, nak buat itu, nak buat ini, nak tolong syaitan iblis. Tak berjaya apa nak hancurkan orang Islam. Di Palestin tiap-tiap hari Israel nak cuba sesatkan orang Palestin, nak ambil tanah orang Palestin, nak hancurkan orang Palestin, nak sesat. Lagi ramai lagi yang berjihad jalan Allah, lagi ramai lagi yang kuat iman, lagi ramai orang sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Tak boleh apa-apa. Sebab apa? Allah kata dalam Quran, mereka cuba nak padam cahaya agama Allah, tapi wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah yang menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang kafir tak suka. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Itu ayat Quran. Allah kata apa? Dialah yang mengutuskan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dengan hidayah, petunjuk, dengan agama yang benar ini. Allah SWT wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Untuk Allah nak zahirkan, nak menangkan agama ini yang Nabi bawa ini atas semua agama. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka, benci, tak mau agama ni menang juga. Namrud kuasai dunia. Akhirnya nyamuk masuk dalam telinga dia, main dalam kepala dia, dia tak boleh tidur. Tidur dia pening kepala, dia tak boleh nak makan, tak boleh nak apa-apa. Allah, sakit kepala pun dah teruk ni, nyamuk main dalam kepala. Akhirnya dia tahu nak buat apa. Ada orang kata kat dia, hang ambil apa-apa hang ketuk kepala hang. Akhirnya dia ketuk kepala dia, ketuk dengan kayu ke dengan apa tak tahulah. Ketuk sampai dia mati. Dia mati, dia bunuh diri sendiri. Allah hantar nyamuk, Allah tak hantar malaikat Jibril, Allah tak hantar tentera sampai 1000 orang yang bunuh dia. Nyamuk kecil je. Tentera Allah SWT. Sebab tu bila maksiat berlaku di negara kita, berlaku denggi. Denggi tu tentera Allah SWT. Maksiat banyak datang penyakit macam tu. Okay, ya? Banyak Nabi sebut dalam hadis tentera Allah. Di antara tentera Allah ada belalang. Belalang itu tentera Allah, kata Nabi SAW. Belalang pernah serang dari zaman Fir'aun. Serang tanaman-tanaman apa kerana sombong dengan Nabi-Nabi Allah SWT. Katak tu tentera Allah, di antara katak tentera Allah pernah serang dari zaman Fir'aun. Ya. Macam-macam. Sebab tu di antara binatang yang haram kita bunuh katak. Tak boleh bunuh. Tadi buat umpan katak. Benda lain boleh. Okey ya. Katak tak boleh. Okey ya. Terbunuh tak apalah, jangan duk cari katak duk bunuh, duk buat ikan toman makan. Makan tak jangan. Lain boleh. Kalau kita kata, kalau dia kata katak saya yang ikan toman makan, tak payahlah tangkap ikan toman, banyak ikan Allah buat cari ikan toman juga. Cari ikan lain lah. Allah SWT macam tu. Ada orang macam tu, manusia selalu macam tu. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, kenapa tak boleh makan khinsir? Lah, makan lain ni balak yang nak tanya tu juga.
Banyak lagi makanan Tuhan buat asal sedap. Tak tanya tu juga, kenapa tak makan ni ya? Tak apa kalau kita makan, lah makanan banyak lagi. Nak cari pasal dengan manusia, nak cari pasal. Nak cari pasal. Okey ya. Tengok Imam Haddad kata apa? Allah mentadbir semuanya. Allah telah menetapkan makhluk ni akan binasa. Dajjal orang sebut ni Dajjal bahaya, Dajjal hebat. Mati juga dia. Siapa yang hebat lah ni? Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang lain. Takwa pada Allah, gantung pada Allah. Kuatkan tauhid kita. Kamu buatlah perancangan kamu apapun, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang jahat, penyembah syaitan, Dajjal, kamu buatlah perancangan apapun, tapi kami dengan Allah, iman dengan Allah. Dan kita buat perancangan kita. Rancangan kita apa? Jalan pada Allah, dekat dengan Allah, dakwah, sebarkan agama. Mereka kegelapan, kita cahaya, takut apa? Kita takut, Dajjal perancangan dia macam ni, bahaya tengok. Kita cahaya daripada kegelapan dia. Takkan cahaya takut pada gelap. Gelap dah takut pada cahaya. Buka lampu habis gelap. Macam tu. Kita ada iman, ada Islam, kita ada Nabi Muhammad. Kita ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa masalahnya? Cuma yang bahayanya bila kita ni tak ikut agama. Itu yang bahaya. Dajjal berancang apa pun sebenarnya yang itulah. Taklah nak kata bahaya sangat pun, taklah sangat. Yang bahaya kita ni yang tak peduli agama, kita tak peduli Nabi Muhammad. Tak tarbiyah anak-anak kita, orang masyarakat kita, itu yang paling bahaya. Itu yang berjaya perancangan dia apa? Kerana kita tak peduli agama. Kalau kita pakat peduli agama, peduli dakwah, cinta ulama, cinta Rasulullah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, Dajjal ke, Freemason ke, siapa saja, buatlah perancangan. Mesyuarat alasan pecah otak, tak boleh hancur kita. Tapi kita lemah sebab kita tinggal agama. Kita dihina, kita ditindas, kita dipijak oleh mereka. Tapi insya-Allah kalau kita bina balik diri kita daripada dalam kita, iman kita, akidah kita akan kembali kuat. Dan mereka akan hancur. Kita cahaya. Mereka kegelapan. Tak apa-apa. Okay? Allah yang tetapkan makhluk akan binasa. Berakhir dengan mati dan hancur dulu. Sebab itu para sahabat Nabi, para imam, para awliya salihin, termasuk pahlawan-pahlawan, pendekar-pendekar di tanah Melayu, mereka lawan penjajah berdepan. Mana ada sembunyi-sembunyi? Di Kedah ni, mereka punya nak bertahan Kedah ni, lawan sampai syahid dalam kota tu. Dalam kota, dia panggil kota tanah lalu dia buat. Di Kuala Kedah. Kota dia tu. Sampai syahid dalam tu, tak keluar. Lawan lah tempat tu. Tempat tu ada tempat kawasan syahid ramai dalam tu. Dia bertahan tu, kota Kuala Kedah. Tahan Kedah. Kat situ bertahan, dia main serang. British gabung dengan Siam. Gabung dua. Kuasa besar tu. Gabung dengan Siam lagi. Orang Kedah lawan. Tak lari seorang pun. Semua duduk dalam kota tu. Sampai mereka masuk sampai syahid. Kalau tak berdepan lawan sungguh. Lawan sungguh. Mak Kilau tu diceritakan, dia lawan berdepan. Dia masuk tu. Tempat-tempat musuh-musuh tu masuk. Lawan berdepan. Tapi orang tak nampak dia lah. Itu ada karamah dia. Ada amalan dia lah. Ada zikir dia. Okey, jadi kenapa orang Islam berani lawan depan? Seperti mana Sayyidina Khalid Al-Walid ataupun Salahuddin Al-Ayyubi. Allah senama. Dia waktu mana nak berdepan dengan tuan-tuan salib, Salahuddin Al-Ayyubi kata salah. Tuan salib, Allah senama. Ada seorang tentera salib. Dia main bercakap bersembang, tak tahu, Allah alam lah. Dia kagum dengan orang Islam ni, dia berani mati. Dia berani, kuat. Semangat dia nak lawan. Allah senama. Waktu nak lawan, waktu nak perang dengan tentera salib, Salahuddin Al-Ayyubi, dia bagi semangat pada tentera dia. Dia long. Dia kata apa? Wahai askarku, wahai tenteraku. Allah senama. Kita, Allah senama. Maksudnya apa? Orang berjihad di jalan Allah. Kita datang ni, kita cinta mati. Dan kita nak berdepan, nak lawan dengan orang yang takut akan kematian. Maksudnya apa? Aku ni bawa orang yang cinta kematian. Tentera aku ni semua cinta kematian. Kita nak lawan orang yang takut pada kematian. Psikologi ni kita kuat. Mereka tak kuat. Kenapa mereka? Saya kena pedang macam mana? Kena panah macam mana? Putus kepala aku macam mana? Mereka ni memang nak mati. Berjuang nak mati. Mana lebih kuat? Selain kita ni, kita berjuang, kita nak mati. Dan kita nak lawan orang yang takut pada mati. Itu umat Islam dulu. Kenapa berani macam tu? Kerana apa? Kerana kita cahaya, mereka gelap. Kerana kita yakin kita mati, kita dapat syurga. Mereka mati, mereka takut masuk neraka. Mereka berjahat, mereka banyak. Nayang orang banyak. Zalim orang banyak. Dajjal pun takut tak nak mati. Waktu Nabi Isa turun, bawa tombak pada langit. Dekat Babulud, dekat Baitul Maqdis sana. Bila Dajjal waktu mana? Dia tengok Nabi Isa turun, waktu tu waktu duha lah. Dia nak tipu Nabi Isa. Dia dah tipu ramai orang, dia nak tipu Nabi Isa pula, nak trik.
bila Nabi Isa dia nampak Nabi Isa mai, dia kata apa? Iqamah salat. Maksud dia apa? Qamat salat. Kita nak sembahyang. Maksudnya dia selamat nak selamat diri dah dulu. Supaya Nabi Isa pun stop, tak buat tindakan orang Islam kalau mai waktu sembahyang dia stop lah, dia sembahyang dulu. Dia qamat sembahyang. Waktu Nabi Isa tak ikut apa tipu helah dah. Terus Nabi Isa menuju dia. Waktu dia nampak tombak dari langit, Nabi Isa mendekati dia cayang. Dia lembek cayang. Betul. Takut. Tanpa takut Nabi Isa, dia tahu kematian dah sampai. Itu hakikat orang yang buat zalim pada orang. Hakikat pokok penyembah Dajjal ataupun Dajjal tu sendiri semua penakut mati semuanya. Kalau kamu tak takut mati, main lawan depan. Tak berani. Dia hantar dia punya, dia panggil apa, pengkhianat bangsa, dia pakai pengkhianat bangsa, dia pakai konco-konco, dia panggil apa, boneka. Bukan berani main depan. Ni pun tak takut, dia tahu kita tak takut mati. Kata dia apa? Tu Dajjal pun takut mati. Sayang. Tu Nabi Isa tahu kalau tak cucuk pun dia akan mati, tapi Nabi Isa cucuk juga. Tikam juga dengan tombak. Menunjukkan dah berakhir Dajjal. Itu Imam Mahdi serahkan pemerintahan pada Nabi Isa dan Nabi Isa merintah selama 40 tahun lebih kurang. Okey ya. Itu semua Allah telah menetapkan manusia ni akan hancur binasa, berakhir dengan mati dan hancur dulu. Kemudian mereka akan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari suatu tempat tinggal pada tempat tinggal lain. Allah dah tetapkan manusia akan berpindah tempat tinggal. Dulu kita hidup dalam roh. Lepas tu kita turun ke dunia, duduk di alam rahim ibu kita. Lepas tu duduk di dunia. Lepas ni akan ke kubur. Lepas hidup di kubur, mahsyar. Kita ni Allah tetapkan dah kita akan berpindah-pindah. Bukan duduk di dunia selama-lama. Macam tu Manakala zatnya yang maha agung itu akan tetap ada dan kekal terus pada setiap zaman dan masa. Kedatipun walaupun hal dan keadaan di sekeliling terus berubah dan zaman pula terus bertukar. Allah tetap esa, Allah tetap Allah tak binasa. Allah makhluk lah yang akan dibinasakan. Macam tu Yang lebih kita kena takut bukan perancangan Dajjal. Kita ni tak ikut agama, kita tak ngaji, kita tak bangun subuh, tak berzikir kepada Allah. Kita kedekut, bakhil, kita hasad dengki sama kita, permusuhan sama kita orang Islam. Itu lebih kita nak takut pada Dajjal. Kenapa? Dajjal kalau mai orang beriman tak ikut dia, apa masalahnya? Beriman tak ikut dia. Orang macam solat Al-Kahfi, amal, ada akidah, tak ikut. Memang tak ikut, ada hadis. Tapi bahayanya apa lagi? Orang tak ikut agama. Dajjal tak mai lagi pun dia sesat dah. Mana bahaya lagi? Orang tak ikut agama, tak ngaji, tak duduk dengan ulama, tak talaqi, tak ada fardu ain. Dajjal tak mai, dia sesat dah. Sesat dah sebenarnya Dajjal mai. Walaupun dia tahu tentang Dajjal nak buat apa. Dia tahu tentang rancangan kuncu-kuncu ataupun boneka Dajjal ataupun kaki tangan Dajjal, staff Dajjal. Dia tahu nak buat apa, staff Dajjal nak buat apa bersama Dajjal. Sebabkan dia tak tahu agama, tak kenal Tuhan dia, tak ada ilmu akidah, tak jaga solat fardu, tak tinggal maksiat, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Dia sesat sebelum dia keluar Dajjal. Walaupun dia tahu Dajjal tu sesat, dia pun sesat, na'udzubillah. Kita tahu Dajjal sesat, perancangan dia bahaya, perancangan dia itu. Kita kena hati-hati. Tapi bahaya-bahaya pun semua atas izin Allah, tak bahaya jugalah. Kehendak Allah juga. Cuma hati-hati. Okey, hati-hati. Allah SWT. Kita boleh suuzon dengan mereka yang mengatur dunia waktu ni, suuzon dari depan buat ini, hati-hati. Tetapi yang paling penting adalah agama. Cinta Allah dan Rasul. Ikut sunnah Nabi Muhammad, itu lebih besar. Okey ya. Sampai kita ambil tahulah tentang isu semasa. Perancangan musuh boleh, silakan. Yang utama adalah agama, iman. Okey. Allah SWT. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung esok hari Rabu esok sambung lagi kitab ni. Di Resang tak jual kot ni. Nak order online nanti insya-Allah. Kita baca dia. Allah a'lam. Tutup.